Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aqiluddin bin Azman. Saya dari kelas SR 243B dan kumpulan Falsafah Kehidupan. Pertama sekali saya akan menceritakan tentang pendahuluan falsafah kehidupan. Maksud falsafah ialah sesuatu landasan pemikiran yang bersumberkan tentang kebijaksanaan moral dalam kehidupan seharian kita. Terdapat berbagai jenis falsafah yang ada, iaitu falsafah keluarga, falsafah kehidupan, falsafah keagamaan dan sebagainya. Oleh yang demikian, falsafah kehidupan adalah pilihan saya dan saya akan menceritakan tentang sedikit sebanyak terhadap falsafah kehidupan. Maksud falsafah kehidupan ialah petunjuk dari apa yang mesti kita lakukan dan mesti kita dihindari. Contohnya, kita melakukan perkara yang berfaedah seperti mana kita solat, menjaga solat, menghormati ibu bapa, mentaat kepada Allah, dan juga perkara yang kita perlu tinggalkan seperti mana kita melakukan maksiat dan sebagainya. Falsafah juga adalah pendorong yang memberikan cara dan hala tuju kehidupan. Ianya melibatkan akal fikiran, tindakan serta pelaksanaan yang dilakukan dalam meletakkan diri kita ke arah yang kita tuju untuk mendapatkan sesuatu perkara yang baik. Ini bermakna falsafah ialah sumber atau rujukan diri kita untuk menjadikan diri kita seorang yang beriman dan bertakwa. Okey, seterusnya saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang fakta falsafah kehidupan. Terdapat berbagai fakta dalam kehidupan manusia seperti mana yang dinyatakan oleh pragmatis yang menyatakan bahawa kita perlu mencari atau mendapatkan pemahaman hidup yang berguna agar perkara yang kita inginkan capai atau impian yang diperolehi dengan sempurna. Bagi yang menyokong pragmatisme ini, ia boleh didapati dengan pengalaman, kerana maksudnya adalah aliran fikiran falsafah yang disifatkan daripada Amerika Syarikat pada akhir 1800-an. Pragmatisme disifatkan oleh desakan akibat-akibat atau bahan-bahan kebenaran untuk mendapatkan sesuatu bukti yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irfan dan akan membentangkan tentang huraian bagi falsafah kehidupan. Pertama sekali, bagi memahami falsafah kehidupan, perkara yang perlu kita beri perhatian adalah ciri-ciri utama falsafah itu sendiri. Terdapat dua asas ilmu falsafah yang akan saya ketengahkan, iaitu yang pertama ialah masalah. Falsafah sangat berkait rapat dengan alam dan antara masalahnya ialah asal-usul alam tersebut, perkembangannya dan masa depan. Hal ini kerana perbincangan ilmu tentang falsafah kehidupan ialah tentang ketuhanan, wahyu, ilmu dan kebenaran. Asas yang kedua ialah sikap. Asas ini bermaksud sikap terhadap masalah falsafah yang telah dihuraikan sebentar tadi. Sikap yang berkaitan dengan falsafah banyak, namun hanya sebahagian yang bersifat falsafah. Antara sikap tersebut ialah yang pertama, mencari pandangan yang betul, dan kedua, bersikap terbuka serta bersedia mencari apa yang benar. Falsafah mempunyai hubungan yang akrab dengan kehidupan praktis. Falsafah memberi fokus kepada alam fizikal, contohnya seperti alam dewa-dewi dan pelbagai Tuhan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada penyelesaian. Setiap masalah mempunyai jalan penyelesaiannya. Bagi masalah yang dibincangkan, terdapat dua jalan penyelesaian yang akan saya bentangkan. Penyelesaian yang pertama ialah kita mestilah memastikan falsafah tidak lari dalam memainkan peranan membentuk peribadi. Hal ini kerana falsafah kehidupan merupakan suatu unsur yang membimbing kehidupan individu ke arah kehidupan yang penuh kebaikan dan menghindari dari diri seseorang dari keburukan. Yang kedua, penjelasan yang kedua ialah dengan memastikan untuk mengubah suai atau selaraskan sistem pendidikan masa kini dengan lebih baik, bukan dengan meneruskan sistem yang telah diterapkan dari zaman penjajah. Antara contoh terbaik yang telah diubah suai selaras dengan hasrat dan semangat rakyat dan negara yang merdeka ialah mata pelajaran pendidikan Islam yang telah dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Terima kasih. Seterusnya, kita pergi kepada cadangan dan komen dalam falsafah kehidupan. Sedia maklum negara kita telah dilanda wabak yang berbahaya, iaitu COVID-19. Situasi ini kita boleh kaitkan dengan definisi falsafah itu sendiri yang bermaksud mengkaji atau menganggap suatu perkara menggunakan akal fikiran untuk mencari kebenaran. Hal ini maksud
Apabila kita mempunyai falsafah dalam hidup kita, kita akan menggunakan akal fikiran kita untuk menangani wabak COVID-19 ini. Sebagai contoh, walaupun Perdana Menteri kita telah mengumumkan bahawa kita boleh keluar merentas negeri dan melancong, kita sebagai seorang yang mempunyai falsafah yang menggunakan akal fikiran, kita akan memikirkan bahawa kita keluar melancong, peratus untuk kita mempunyai wabak itu adalah lebih tinggi daripada kita duduk di rumah. Sebagai kesimpulan, dengan memiliki falsafah, manusia akan mempunyai cita-cita, tujuan ataupun panduan dalam hidupnya. Dengan memiliki tujuan yang dituju, kita akan berusaha sehabis mungkin untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tidak lupa juga, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala sangat memerlukan panduan hidup ataupun lebih dikenali sebagai falsafah agar dapat memiliki hidup yang terarah, hidupnya ke arah yang dituju dalam bermasyarakat, bernegara ataupun berbangsa. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.